Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. Hari ni Izzat nak buat pembahasan episod ke-3 Ultraman Decker. Tapi sebelum Izzat mula bahas, pastikan korang dah tengok episod 3 Ultraman Decker ni di channel official Suburaya Production. Kita support diorang ni sebagai pencipta Ultraman. Kalau korang dah tengok, bawa patah balik ke sini dan tengok video Izzat ni, okey? Sebelum kita mulakan, jom kita ke intro dulu macam biasa. Episod ketiga Ultraman Decker dibukakan dengan keadaan di Nurse DC, di mana Taiji Murahoshi memperkenalkan satu karakter baru, iaitu Yuichiro Asagage. Dia merupakan orang yang bekerja di bawah TPU dan orang yang bertanggungjawab membekalkan mecha-mecha untuk digunakan oleh Guard Select. Dan Taiji Murahoshi pun memaklumkan bahawa hari ini mereka akan mengadakan satu simulasi untuk mencari siapa yang layak untuk mengendalikan Guard Falcon. Dan orang pertama yang melakukan simulasi itu adalah Asumi. Asumi telah pun dipilih untuk melakukan simulasi tersebut. Kita berlanjut ke opening, dan dekat opening ni kita ada penambahan karakter lah, di mana kita diperlihatkan dengan karakter Yuichiro Asagage dalam opening ni. Dan tajuk untuk episod kali ni adalah Move Out Guard Select. Dan menariknya adalah title card. Title card biasanya akan menggunakan bentuk Ultraman Decker Flash Type sebagai salah satu reference kepada siri Ultraman Dyna. Tapi untuk Decker ni berbeza, disebabkan episod ni akan menjadi debut untuk Strong Type. Mereka menggunakan Strong Type sebagai title card. Asumi, Ichika dan Ryumon menjalani simulasi tersebut, tapi sayang seribu kali sayang, mereka bertiga pun gagal. Kita kemudian pula diperlihatkanlah dengan Taiji Murahoshi yang menegur Sawa. Sawa memaklumkan bahawa 1 tahun yang lalu, di mana bumi telah pun diserang oleh Spear, King Spear dan juga Spear Soldier telah pun bertukar menjadi partikel dan menjadi sebahagian daripada kubah. Sawa pun memaklumkan bahawa kemunculan raksasa yang akhir-akhir ini berlaku adalah disebabkan oleh tindakan Spearosaurus yang menyerap energi daripada tanah. Energi apa yang diserap tu tak tahulah, mungkin juga Eternity Core. Mungkin Eternity Core dah tak ada, tapi mungkin dia punya sisa-sisa kuasa tu masih ada lagi. Jadi itulah yang diserap oleh Spearosaurus. Dan apa yang dilakukan oleh Spearosaurus ni menyebabkan kebangkitan raksasa-raksasa di bumi. Sawa pun memaklumkan ada orang yang bertanya adakah Ultraman ni berada di pihak mereka ataupun berada di pihak yang jahat. Kita pun diperlihatkanlah yang trio kita ni mengalami kekecewaan kerana gagal melakukan simulasi tersebut. Asumi pun menyatakan bahawa dia sebenarnya rasa gugup kerana bekerjasama dengan AI sebab dia tak dapat tahu apa yang AI tu fikirkan. Dan kemudiannya dia mendapat idea untuk berbicara dengan HANE2 ni untuk mendapatkan keserasian antara mereka. Mereka pun bertanyalah daripada mana asalnya HANE2 ni. HANE2 ni pun menceritakan bahawa dia dan Guardhawk dicipta untuk membantu pembangunan di luar angkasa. Tapi akibat ulah Spear, benda tersebut tak tercapai. Dan Asumi pun menceritakanlah yang sebab kenapa dia menyertai pasukan Guard Select. Ryumon pun menceritakan juga apa sebab dia menyertai Guard Select. Daripada cerita Ryumon memang sama dengan deskripsi karakter dia lah, di mana dia telah pun diselamatkan oleh seseorang sewaktu dia kecil, dan itu yang menyebabkan dia ni bermotivasi untuk menyertai pasukan Guard Select. Dan kemudian pula Asumi secara tak sengaja menyinggung pasal Ultraman Decker, tapi nasib baiklah dia dapat cover semula benda tu. Jadi diorang tak tahulah apa yang dicuba maksudkan. Kita pun diperjelaskanlah bahawa Yuichiro Asagage ni telah pun meningkatkan tahap kesukaran simulasi yang dijalankan. Asumi, Ichika dan juga Ryumon ni berusahalah untuk melakukan simulasi tersebut walaupun mereka ni gagal. Yuichiro ni pun mulalah mempersoalkan pada Taiji Murahoshi kenapa dia memilih 3 orang ni. Taiji Murahoshi pun memberikan satu alasan logik kenapa dia memilih orang muda untuk menyertai pasukan Guard Select ni. Asumi ni dia jenis tak berputus asa, walaupun dia dah gagal, tapi dia ni terus buat untuk dia berjaya melakukan simulasi tu. Tengah dia orang lakukan simulasi tu, tiba-tiba Gomora pun memunculkan diri dekat bandar. Gomora yang dah muncul kat bandar ni pun mengamuklah secara tiba-tiba. Hasil daripada simulasi yang dijalankan tu mendapati Asumi lah yang layak untuk mengendalikan Guard Falcon. Sementara Ryumon dan Ichika pula akan menyerang daripada darat. Dan dia orang ni pun menyeranglah Gomora tu. Gandengan hebat daripada Guardhawk dan Guard Falcon berjaya memutuskan ekor Gomora. Bila dia nak menang tu, tiba-tiba Spear memunculkan diri dan bersatu dengan Gomora. Ekor Gomora yang putus tadi pun tumbuh balik, dan Gomora ni telah pun berubah menjadi satu raksasa yang baru dengan gelaran The Ancient Synthetic Kaiju, iaitu Spear Gomora. Spear Gomora ni pun menyerang balas baliklah ke pasukan Guard Select ni dengan menggunakan kuasa dia yang telah pun ditingkatkan, iaitu Spear Ultra Oscillation Wave. Tengah diorang kena serang tu, Asumi pun memintalah HANE2 ni untuk mengambil alih kawalan Guard Falcon.
Dia pun meminta HANA2 ni untuk merahsiakan apa benda yang dilihat ke depannya. Tanpa membuang masa, Asmi pun berubahlah menjadi Ultraman Decker. Ultraman Decker dalam bentuk flashback pun muncul dan cubalah bertarung dengan Spear Gomora. Tapi disebabkan Gomora ni dah jadi makin kuat, Ultraman Decker menghadapi kesulitan untuk bertarung dengan Kaiju ni. Tengah dalam kesulitan tu, tiba-tiba Ultra Dimension daripada card holdernya tu mengeluarkan satu card baru, iaitu Ultra Dimension card Ultraman Decker Strong Type. Asmi pun ambil Strong Type tu dan dia pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Strong Type. Dengan kekuatan yang baru saja dia dapat, Ultraman Decker mengungguli pertarungan ni. Dengan bantuan daripada God Select, Ultraman Decker pun berjayalah menewaskan Spear Gomora. Dan kali ini kita pun diperlihatkanlah dengan finisher Ultraman Decker Strong Type yang dipanggil sebagai Dolnet Breaker. Sound effect Dolnet Breaker ni Zat boleh cakap dia mirip dengan sound effect milik Ultraman Dyna. Dan cara dia mengalahkan Spear Gomora ni mirip dengan cara macam mana Noah mengalahkan Darkzagi daripada Ultraman Nexus episod yang ke-37. Setelah Gomora berjaya tewaskan, dia ni pun baliklah ke DC. Dan Captain Taiji pun memujilah mereka bertiga ni kerana telah pun menunjukkan prestasi yang baik di misi pertama. Sawan ni pun ajaklah diorang ni makan. Sementara diorang tengah bersembang tu, Asmi ni pun memintalah HANE2 ni untuk menjaga rahsia dia yang merupakan seorang Ultraman ni tadi. Dan dia pun bercadap untuk menukarkan nama HANE2 ni sebab dia rasa nama HANE2 ni macam susah sangat nak sebut. Jadi dia pun bercadap untuk menukarkan nama dia ni menjadi Hanijiro. Sebenarnya memberi nama Hanijiro tu adalah sebagai referensi kepada siri Ultraman Dyna. Sebabnya HANE2 ni macam kita tahu dia ni diinspirasikan daripada Hanijiro. Jadi sebab itulah Asumi ni memanggil dia dengan nama Hanijiro. Tapi ini bertindak sebagai salah satu reference kepada siri Ultraman Dyna itu sendiri. Dan dia pun meminta HANE2 ni supaya tak bercakap tak formal dengan dia. Dan bila HANE2 ni bercakap tak formal dengan dia, lain pula jadinya. Daripada seorang robot yang bercakap dengan kaku, dia menjadi robot yang sangat sarkastik. Dan episod pun habis. Lepas habis kita breakdown episod tu, marilah kita mereview pula cerita ni. Okey, apa yang Zat suka dengan episod kali ni adalah dari segi dia punya pacing. Bagi Zat, Ultraman Trigger untuk 3 episod pertama, pacing dia memang stabil. Memang dikekalkan pacing yang elok macam ni untuk ketiga-tiga episod awal dia. CGI yang diketengahkan pun cantik. Zat sangat suka dengan CGI sewaktu pertarungan antara Guts Falcon dan Guts Hawk menentang Gomora. Bawa pertarungan dia pun very enjoyable lah, walaupun tak sehebat Ultraman Trigger punya pertarungan. Izzat sangat suka lah dengan fighting yang disajikan untuk cerita ni. Penggambaran karakter pun bagi Izzat bagus. Setiap karakter tu ada screen time yang tersendiri lah. Orang kata tak adalah orang kata hanya tertumpu 100% kepada 3 main karakter kita je, iaitu Kanata, Ichika dan juga Rimon ni. Tetapi dia orang tumpukan pada karakter lain, termasuk jugalah karakter macam Sawa dan juga karakter Taiji. Izzat rasa kurangnya dekat episod ni, Izzat rasa mungkin daripada karakter Yuichiro Asakage je kot. Sebab karakter Yuichiro Asakage tu bagi Izzat dia punya screen time agak sikit kalau nak comparekan dengan karakter lain. Tapi Izzat rasa tak jadi masalah sebab Izzat rasa karakter ni akan muncul di episod kedepannya. Jadi mungkin di episod kedepannya tu mereka ni mungkin akan membangkan lagi lah karakter dia tu. So kalau korang dah tengok Ultraman Decker episod yang ketiga ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi next video, okay? Assalamualaikum dan bye.